Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak? Alhamdulillah, clear. Alhamdulillah. Jelas. Okey, alhamdulillah, syukur kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya kasihi iaitu pengurusi pada pagi ni, puan moderator kita Bonda Akia, dan juga kepada semua ahli-ahli jawatankuasa, penggerak Gemah Nur Iman, dan juga yang saya hormati pengurusi Gemah Nur Iman iaitu Bonda Rosniayati, kemudian datuk-datuk, datin-datin, para guru, para doktor, ibu-ibu, ayah-ayah, dan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang disayangi, dan juga yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengucapkan, memang sentiasa melazimi kat bibir kita ucapan alhamdulillah. Kerana apa? Tandanya kita ni kena rasa syukur kita. Tandanya kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah, tak ada apa pun milik kita. Nafas yang kita sedut pagi ni pun bukan milik kita. Kena ingat tu. Kena ingat. Kita ni bukannya milik siapa-siapa, hanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada, suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak ke, adik-beradik ke, kereta ke, rumah ke, apa yang kita ada ni bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa pun milik kita. Kita kena ingat. Dan apa yang Allah kurniakan kepada kita ni, kita kena bersyukur. Apa yang Allah kurniakan. Bersyukur sangat-sangat. Tak kira lah dalam waktu kita susah ataupun senang, tetapi Allah masih kurniakan kepada kita. Dia tak kira susah ke, senang ke, apa-apa saat sekalipun lah. Ucaplah alhamdulillah. Walaupun kita ditimpa musibah sekalipun. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sabda, apa nak tengok mukmin yang hebat. Mukmin yang hebat ni, baik ke, buruk ke, ditimpa padanya, Allah timpakan ujian padanya, dia menerima dengan hati yang tenang. Dia menerima dengan hati yang lapang. Dia menerima dengan hati yang redha kepada Allah SWT. Itulah mukmin yang sehebat-hebat mukmin. Apa je lah kena kat dia, kalau kita tengok pun kita tak sanggup. Kita tengok kita yang rasa beban. Kita rasa, tak sanggup lah nak hadap macam tu. Tapi kita tengok muka dia tenang je. Dia tenang. Apa kita rasa, dia kata, okey ke bang? Okey ke? Boleh ke ni? Dia kata tak apa, alhamdulillah. Jadi kena lazimi, sentiasa lazimi. Jadi insyaAllah kita kongsi sedikit sebelum kita nak masuk kita punya perkongsian di pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Surah Yasin ayat pertama. Surah Yasin terdiri daripada 83 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Ayat mana diturunkan di Mekah. Surah Yasin diturunkan selepas surah Al-Jin. Surah ini dinamakan Yasin kerana diambil daripada lafaz Yasin yang terdapat pada ayat yang pertama. Jadi kita nak kenal surah Yasin. Di antara kandungan surah Yasin ialah bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Kadang kita baca setiap pagi ni. Tapi kita kena kenal
Surah Yasin apa kandungannya. Bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Yang kedua, Al-Quran bukanlah syair ataupun buatan manusia. Kat sini nak ditekankan. Allah nak tekankan Al-Quran bukan syair, bukan buatan manusia. Jangan dipandai-pandai diubah-ubahnya. Ada yang nak ubah. Nak diubahnya Quran. Dia tak boleh nak terima isi kandungan Quran ni. Nak ubahlah tak boleh. Sebab Al-Quran ni memang dipelihara sehingga hari kiamat. Tak boleh nak diubah-ubah. Bukan tak pernah terjadinya orang nak ubah Quran ni. Banyak kali je buat. Tapi tak sama. Keindahan Al-Quran tu Allah pelihara. Takkan boleh. Buatlah macam mana sekalipun. Teknologi hebat mana pun. Pakar apa pun. Takkan dapat menandingi Al-Quran. Saya baru-baru ni terbaca satu kisah. Kisah berkenaan dengan seorang aktivis daripada Itali, daripada negara Itali. Ini kisah benar. Dia selalu pergi buat aktivis kemanusiaan di negara-negara Afrika. Negara-negara orang susah. Kemudian dia pun tak sangka negara-negara Afrika ni atau negara-negara yang bergolak lah, ada tempat-tempat yang bergolak. Bukan apa, kadang banyak pemberontak lah. Kemudian dia pergi nak jalankan aktivis kemanusiaan. Sambil tu dia menyebarkan ajaran agama Kristian lah kebanyakannya selalunya aktivis kemanusiaan ni. Kemudian masa dia tengah buat program kemanusiaan tu, dia tak pergi berkumpulan. Dia pergi seorang masa tu. Mungkin dia keluar daripada tempat dia, camp dia tu, dia pergi ke tempat di Afrika tu ada satu puak-puak tu, dia pergi kat sana. Kebetulan masa dia sampai di sana, datang puak pemberontak. Datang pemberontak ni, kumpulan Islam lah. Datang di kampung ni. Menyerang, kemudian dia merampaslah harta-harta yang ada. Kemudian dia terkejut. Dia nampak ada seorang orang asing lah. Orang Itali ni. Perempuan. Dia takut menangis-nangis dia. Janganlah apa-apakan saya. Kemudian dia tengok, dia kata ni berharga ni. Boleh buat duit ni. Tangkapnya orang Italian ni, aktivis kemanusiaan ni. Bawa ke camp. Apa kita nak buat dengan dia ni? Kata. Kemudian dia kata tak apa. Yalah, kadang-kadang puak-puak pemberontak ni, kumpulan-kumpulan ni, dia kena duit. Kalau tidak nak beli senjata macam mana, nak beli ni apa semua, nak bergerak macam mana. Sumber kewangan tu ada, nak bergerak. Jadi rancangannya dia kata kita minta daripada kerajaan Itali. Minta, tak tahulah nilai dia berapa, dia tak cerita pun. Tapi dia nak minta untuk pertukaran lah. Kau bagi aku duit, aku akan lepaskan orang kau. Jadi semasa dibawa perempuan Itali ni, dia bawa, dia ditutup mata, ditutupkan kepala, tak nampak. Dibawa pergi setempat sempat supaya tak dapat dijaki lah. Jadi kemudian dia ditangkap dan dikurung selama 18 bulan. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, selama 18 bulan. Menangis dia tak hari. Kemudian apa yang berlaku? Dia ingatkan dia kena sentuh ke, dia ingatkan dia kena torture ataupun dia kena dera, dia kena seksa. Tetapi tidak. Perkara tu tidak terjadi pun. Tak tahu tak apa yang berlaku. Jadi puak pemberontak ni lah, kita pun tak tahu pemberontak ke apa ke. Jadi puak pemberontak ni, orang Islam ni, dia orang Islam. Kemudian dia baginya satu Quran, dia bagi kat perempuan Itali ni. Dia kata, nah. Sebab apa dia tak tenang? Dalam tengah dia kurung, dia mengacau. Mengacau, menjerit. Kemudian dimintalah benda yang boleh dia buat lah. Dia negotiate lah dengan pencolek tu. Dia kata, boleh tak bagi aku perkara yang boleh aku baca ke?
perkara yang boleh nak isi masa lapang lah. Yalah kalau duduk termenung ni, duduk terkurung macam tu boleh gantung diri, silap bunuh diri. Jadi orang yang mencolek ni bagi dia Quran. Bagi dia Quran. Jadi dia cerita masa sepanjang dia dikurung tu selama 18 bulan tu. Yang hebat ialah ni berkenaan tentang Quran, keagungan Quran. Dia boleh baca Quran dengan baik. Kemudian setiap hari dia akan baca Quran. Dia baca terjemahannya, maksudnya. Sehingga dia dapat menghafal Al-Quran. Sehingga dia dapat menghafal Al-Quran. Yang paling terkejut, bila diorang ni dapat duit, diorang nak melepaskan perempuan ni, kerajaan Itali terkejut apa yang berlaku bila dia sampai di airport. Dia tengok perempuan ni dah pakai tudung, terkejut dia. Kenapa berubah ni? Kemudian macam seronok. Seronok pula. Jadi kerajaan Itali ni pelik. Dia kata. Dia siasat betul-betul. Dia kata apa sebenarnya yang berlaku ni? Betul kamu tak kena torture? Betul kamu tak disiksa? Betul kamu tak didera ni? Selalunya kalau perempuan, perempuan Itali cantik macam tu, mesti dah dikerjakan habis-habis. Tapi tak disentuh sedikit sekalipun. Tak disentuh sedikit sekalipun. Malah dibagi yang Quran, sehingga wanita ni dia memeluk Islam. Memeluk agama Islam. Dengan apa? Dengan Quran yang dibaca tu. Dengan Quran yang dikaji tu. Dia perhatikan satu persatu. Jadi dia kata tak ada. Sampai orang dia disiasat. Betul ke tak ni? Dia pelik. Kenapa dibebaskan ni? Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang kita dapat lihat, lah Quran ni dapat menenangkan jiwa-jiwa kita lah. Quran ni dapat menenangkan jiwa-jiwa kita. Dia punya, lepas tu dapat memberikan kita hidayah, petunjuk daripada Allah SWT. Di saat kita tengah putus harapan, di saat kita tengah tak ada apa-apa sekalipun, itu kasih dan sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Bukan setakat kepada orang Islam je, tetapi kepada hamba Allah yang tidak beriman pun Allah sayang juga. Cuma hidayahnya tak sampai. Tak diterima, dia tak terima. Macam kita ni alhamdulillah, Masya Allah, lahir-lahirnya dah Islam. Jadi nikmat-nikmat tu adalah kurniaan daripada Allah SWT. Allah hak milik Allah. Allah yang punya. Syukur kita ni. Kita boleh bezakan dengan orang Itali 18 bulan saja. Kita ni dah berapa puluh tahun dah. Kena lebih kita mendalami agama kita, agama Islam, mendalami ilmu untuk kita menjadi orang yang memahami Islam ni, memahami agama kita ni dengan betul, dengan baik. Jadi kita teruskan tadi. Yang ketiga, syurga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang mukmin. Syurga bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Yang kelima, anggota badan akan bersaksi pada hari kiamat atas segala perbuatan manusia. Perbuatan kita lah, anggota-anggota kita ni, badan-badan kita semua akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keenam, perihal 3 orang Rasul dan kisah penunduk Antakiyah. Yang ketujuh, ciptaan Allah yang menjadikan berpasang-pasangan. Yang ke-8, makhluk Allah di angkasa bergerak sesuai dengan garisan edar yang ditetapkan oleh Allah. Tu yang pergerakan bumi lah, bumi matahari. Kemudian pelbagai lagi kisah-kisah yang menarik dalam Al-Quran. Terdapat beberapa galakan dan ganjaran bagi sesiapa yang membaca surah Yasin. Ganjaran pada mereka yang
membaca surah Yasin, yang mengamalkan surah Yasin. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, iaitu yang bermaksud, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka dia memasuki waktu paginya dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan tentang Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, maka ketika dia memasuki waktu pagi dalam keadaan diampunkan dosa baginya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Imam Ibn Katsir berkata isnadnya jaid, itu bagus. Boleh lihat tafsir Ibn Katsir dalam mukadimah surah Yasin. Yang mana kita baca surah Yasin, maka dosa-dosa kita ni akan diampunkan oleh Allah SWT apabila masuknya waktu, macam waktu pagi. Kita masuk waktu pagi, masuknya waktu pagi ni, Allah mengampunkan dosa kita. Mendapat keampunan Allah SWT. Masuknya waktu. Maknanya kita nak dosa kita diampunkan. Tak nak kita terbeban dengan dosa-dosa kita yang semalam. Nak bawa bebanan kan berat. Kita tak nampak ni bukannya berapa guni, takut berapa bukit, berapa gunung dah kita dah bawa dosa ni. Jadi Allah SWT pun dalam hadis yang sahih juga mengampunkan dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Tu kena ingat tu. Dosa kita ni kita tak nampak. Kalau kita nampak, na'udzubillah lah, takut kita. Bukan tinggi pokok, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Banyak dosa kita. Kalau sebanyak buih di lautan tu banyak tak? Bukannya buih dekat pantai Cenang kan? Itu kecil. Ini buih di lautan, ini maksudkan lautan tu, lautan yang ada di bumi. Jangan tengok buih-buih kat Bodison tu, kan? Terlalu sikit. Kita kena ingat, kita ni banyak dosa tu je. Kalau kita rasa kita ni dosa sikit, maknanya hati kita tu masih tak bersih lagi lah. Jangan kita rasa, aku rasa dosa aku sikit, dia bahaya dah. Allah bukan dosa-dosa dan dosa besar ke Ustaz. Ni dia ada dua bezanya. Dosa kita dengan Allah SWT dengan dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita kena bertaubat dan Allah tu maha penerima taubat. Dosa kita dengan manusia, dengan makhluk ni, kita kena minta dosa besar. Dosa besar, ialah kalau kita baca Yasin dan kita bertaubat, Allah akan ampunkan tak? Ampunkan. Kena yakin lah. Kita pasal maknanya kita bertaubat pada Allah SWT. Dosa besar ni macam-macam dosa. Betul. Dosa besar ni kalau kita tak minta ampun, susah nanti. Kena minta. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita melakukan dosa kecil. Kita pun tak tahu. Sebab apa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kadang-kadang kita rasa, tak apalah aku buat dosa kecil je. Jangan. Sebab tu bukannya dalam pengetahuan kita. Itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosa kecil yang kita kata kita kecil, dosa-dosa kecil tu boleh menjadi dosa besar apabila kita melakukannya berulang-ulang kali tanpa kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ambil remeh, ambil mudah berkenaan dengan dosa. Jangan ambil mudah. Tak boleh. Sebab dosa. Apabila dosa, dia punya balasannya di mana? Apabila dosa, tempatnya di mana? Apabila dosa, mana tempatnya? Neraka. Kawan, Masya Allah, terus jawab begitu. Neraka tempatnya. Jadi kita nak elakkan. Dan Allah bagi cara-caranya.
Nabi bagi cara-caranya macam mana. Jadi alhamdulillah syukur kita dapat beramal dengan surah Yasin pun alhamdulillah syukur. So, saya tak boleh nak baca surah lain. Saya boleh surah Yasin ni. Ada kadang. Dia tak reti. Kalau nak mak marah pada anak tu macam mana Ustaz? Hari-hari tiap hari membebel. Tu Ustazah Hasliza tu. Sebab anak dia kat sekolah saya tu. Dia tanya tu. Kalau mak ni membebel pada anak dah memang tanggungjawab. Kan? Nak buat macam mana? Yang masalahnya anak-anak sekarang ni. Jangan melawan. Bila melawan dosa lah. Ibu ni dia ada, memang dia Allah bagi kuasa vetonya. Tapi ibu ni pun janganlah gunakan kuasa veto ni disalah gunakan. Jadi tak ada masalah. Cuma anak tu tahan je lah. Bila tahan tu dapat pahala. Bila kita sebut oh ataupun tu pun kita dah jatuh derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Okay, jadi insyaAllah kita teruskan. Bukan dengan dia punya ganjaran lah bagi orang yang baca Yasin. Yang kedua daripada Sayyidina Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang maksudnya barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ini hadis yang sahih Ibnu Hibban. Masya Allah, nampak ni? Ini hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Allah akan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, sebagian ulama berkata di antara keistimewaan surah Yasin ini ialah bahawasanya tidaklah surah ini dibaca ketika dalam keadaan sulit, melainkan Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang membacanya. Dan sesungguhnya membacanya di sisi orang yang akan meninggal dunia, nescaya rahmat dan keberkatan akan turun serta dipermudahkan baginya untuk keluar rohnya. Allahu alam. Boleh lihat tafsir Ibn Katsir. Yang mana tadi? Keistimewaan surah Yasin ni. Maknanya apabila kita sulit, kita susah, apabila kita mengalami penyakit ke, ataupun kita susah dalam keadaan kesulitan, kesusahan, digalakkan kita baca surah tu Yasin. Baca. Untuk apa? Kemudian Allah akan memudahkan baginya. Kadang-kadang kita tak mudah pun Ustaz, tak mudah lagi, Masya Allah. Kadang Allah tak bagi yang ni, Allah bagi yang lain. Kadang Allah tak bagi yang apa yang kita minta, tetapi Allah bagi apa yang kita tak minta tu. Dan doa kita ni ada 3 kategori. Dimakbulkan, dilambatkan makbulnya, dan doa kita tu akan digunakan di masa bila? Di akhirat. Jadi jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila dibacakan surah Yasin ini di sisi orang yang nak meninggal dunia ni, Allah akan mudahkan untuk keluar rohnya daripada jasad. Dimudahkan sakaratul maut tu. Tapi tak boleh Ustaz baca surah lain. Tak ada masalah nak baca surah lain. Nak baca Quran sekalipun. Tapi kalau baca satu Quran tu kan panjang. Jadi ambil yang mudah. Cari keistimewaan surah ni apa, surah ni apa. Surah Yasin ni macam doktor lah. Jangan bagi ubat gout kepada orang yang sakit darah tinggi. Macam tu. Kan macam tu. Orang tu darah tinggi tapi kita bagi ubat gout. Jadi keistimewaan surah Yasin ni memang sangat besar. Kita boleh tengok orang sakit, kita baca, doakan untuk kesembuhan, insya-Allah. Susah, kehidupan kita susah, pekerjaan ke, ataupun kita ada satu kesulitan yang kita lalui, baca surah Yasin, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang susah nak meninggal, insya-Allah
kebanyakan kita tengok pun memang kalau kita ziarah orang sakit pun apa yang kita baca? Surah Yasin. Nampak keberkatannya? Lihat tak? Rahmat yang Allah bagi. Dimudahkan. Mana satu keluarga dapat. Allah mudahkan. Kita dapat rasa ketenangannya. Dapat rasa ketenangannya. Mudah saja. InsyaAllah. Okay. Yang seterusnya. Imam Al-Bazzar meriwayatkan daripada Ikrimah, daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, aku berharap bahawa dia berada di dalam hati setiap orang daripada umatku, iaitu surah Yasin. Masya Allah. Nampak ni? Maknanya siapa berkata ni? Nabi SAW bersabda, aku berharap bahawa dia berada, maknanya surah Yasin ni, berada dalam hati setiap orang daripada umatku. Itu yang dikatakan surah Yasin ni hati Al-Quran. Hati Al-Quran. Kekuatannya tu. Jadi janganlah ada yang ialah yang tak bagi pula kita nak baca surah Yasin pula. Susah tu. Jadi kita kena keyakinan kita. Kita punya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan kecintaan, keimanan kita dengan Al-Quran. Sempena kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan. Tingkat apa yang perlu kita tingkatkan? Sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah. Memahami jalan riwayat sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Kita kena lihat keimanan kita. Cinta kita yang sejati ni kepada Allah SWT, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak menghayatinya? Pernah tak kita terkesan? Kalau kita tak terkesan tu masih lagi ada lagi halangan-halangan yang menutupi hati kita, yang menyebabkan kita masih lagi tak terkesan. Jadi kita mencari. Ada seorang hamba Allah tu beritahu dengan saya. Saya risau lah Ustaz, risau lah. Kata risau. Saya tak rasa apa-apa ni. Saya kata, Masya Allah, tak apa, pelan-pelan. Macam mana pun saya nak buat, Ustaz? Semayang. Semayang pun saya tak rasa apa ni. Baca Quran. Baca Quran tak rasa apa ni, Ustaz. Zikir. Zikir pun tak ada, Ustaz. Ziarah orang meninggal. Pun tak boleh ke, Ustaz? Ziarah kubur. Tak boleh ke, Ustaz? Macam mana ni, Ustaz? Macam mana ni? Takut dia. Senangnya satu je. Apa dia, Ustaz? Doa pada Allah Ta'ala untuk digantikan dengan hati yang baru. Minta pada Allah SWT. Ya Allah, gantikanlah hati aku ni hati yang baru, Ya Allah. Sekiranya hati aku telah rosak, gantikanlah hati aku ni hati yang baru supaya aku dapat suburkan iman aku. Supaya aku dapat suburkan aku punya kecintaanku kepadamu, Ya Allah. Minta. Kita ni kena selalu membersihkan hati kita. Kan kita belajar kalau belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kalau kita senang ni kita kena faham. Membersihkan hati kita ni. Daripada perkara-perkara yang keji. Daripada sifat-sifat mazmumah. Baru kita dapat menghidupkan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita kena faham, kita kena lihat. Saya malam tadi dah cakap dengan rumah saya dah. Ya, baru ni kita rasa sesak, kita rasa nafas kita macam tak selesa. Kadang terasa tersangkut-sangkut. Kita tidur kita rasa tersangkut-sangkut. Cakaplah dengan rumah, saya cakap dengan rumah, abang rasa ni lah
nak pergi klinik lah sebab nak check. Nafas kita sangkut-sangkut time tidur. Risaulah. Orang banyak kejadian-kejadian. Yelah meninggal time tidur. Yelah orang rumah saya, jururawat, nurse. Abang makan banyak kan kot malam tadi. Kata tak apalah, kita kena jagalah kesihatan. Jadi tanda-tanda tu Allah nak ingatkan kita sebenarnya. Kalau kita faham, Allah nak ingatkan kita. Dia kata dengan rumah saya, Allah nak ingatkan abang ni. Betul. Kita kena fahamkan itu. Jangan kita sibuk. Yang pertama kali kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni ingatkan aku ni supaya banyakkan sembahyang tahajud, bangun malam. Kadang-kadang dia jadi dalam pukul 2, 2:30, pukul 3. Cepat-cepat kita ambil sembahyang. Taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tolong, taubat. Okey. Yang seterusnya, kita masuk lagi sikit saja. Maknanya kita kena baca, hafaz, faham dan tadabbur serta amalkan surah Yasin di sepanjang kehidupan kita dan juga di samping surah-surah yang lain. Semoga kita nak Allah memberkati kehidupan kita. Kita nak Allah meredai kehidupan kita. Allah memberikan kita keselamatan, kemudahan, segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah SWT, dunia juga akhirat. Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini. Semua-semua amin, insyaAllah. Dia kadang-kadang Allah nak ingatkan kita. Betul. Allah nak ingatkan kita. Sebab kita kena rasakan kita hidup kat dunia ni tak lama. Kita kena fikir. Kalau sampai benda tu, Allah nak ingatkan kita. Tak lama kita kat dunia tu. Maknanya kita kena sentiasa melakukan kebaikan ni. Kena grab betul-betul lah. Ada je perkara yang kebaikan, ambil cepat-cepat. Ada je perkara kebaikan, ambil cepat-cepat. Macam disuruhkan infak. Infak. Hantar RM1, RM2 pun jadi. Ada seorang penginfak. Ini memang tak pernah miss. Setiap subuh tak pernah miss. Semua hayat dia, semua hidup dia. Jadi kita kena cari amalan mana yang nak kita, yang memang yang boleh menyelamatkan kita lah. Amalan-amalan yang dapat membantu kita nanti insyaAllah. Jadi insyaAllah itu saja. Jadi saya buka soalan. Kalau ada apa-apa soalan, kena tamak ya Ustaz. Mengejar kebaikan kena tamak. Tapi itulah kena jaga-jaga jugalah. Jangan simbolnya sifat-sifat riak kita, sifat-sifat yang boleh, tu kena jaga. Tapi apa segala perkara kebaikan kita kena pergi. Cari, kita tak tahu amalan mana, kebaikan mana yang Allah redha. Itu pesan ada seorang pakcik pada saya. Saya pelik, saya nampak pakcik ni, saya tengok pakcik ni dia pernah melamatkan anjing dekat longkang. Ini kisah yang kita kena ambil iktibar lah. Saya tengah lalu, saya dengar bunyi anjing. Sekali pakcik ni berhenti, time hujan. Dia berhenti, dia ambil, dia selamatkan anjing tu. Ada 5-6 ekor dalam longkang, dah ambil. Saya perhati je, saya tengah berteduh. Dekat petrol station. Dekat stesen minyak. Hujan. Saya berhenti, naik motor, berhenti, saya tengok je. Saya kata, pakcik ni ambil apa? Pokoknya dia ambil ya. Apa ni, anak-anak anjing tu. Melayu Islam. Kemudian dia masuk dalam stesen minyak tu, dia minta kain. Dia minta towel. Dia kata tak ada. Kemudian dia beli. Keluar duit dia beli. Dia beli, dia bersihkan. Dia bersihkan. Kemudian pakcik, tak apa ke pakcik? Dia kata tak apalah. Dia kata siapa lagi nak buat, siapa lagi nak selamatkan. Kemudian dia kata apa? Kita pun tak tahu amalan mana yang Allah terima. Dia kata. Amalan mana yang Allah terima. Kita tak tahu. Ada kisah yang bagi minum kepada binatang, kepada anjing. Allah masukkan syurga. Kemudian hadis yang sahih mengalihkan halangan di laluan. Pun Allah masukkan syurga. Sebab Allah redha amalan tu. Jadi kena perbanyakkan. Kita tak tahu mana satu. Ada je peluang, kita ambil. Ada je peluang, kita ambil. Ada je peluang, kita buat. Jadi insyaAllah itu saja sedikit pengungsian kita pada pagi ini.
Jadi jangan lupa, sekejap lagi ada kuliah lagi bersama dengan Imam Nazri, Ustaz Nazri dan juga kuliah-kuliah yang lain. InsyaAllah semua kita dipermudahkan untuk menghadiri taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Gema Nur Iman atas jemputan pada hari ini. InsyaAllah kita semua semoga kita doakanlah, kita doakan supaya kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah. Itu yang kita nak. Ustaz, Ya. nak tanya boleh? Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bukan baca tau, tapi dengar ayat-ayat Quran sampai tertidur. Macam mana tu Ustaz? Masya Allah. Mendengar pun pahala sama macam membaca. Tidur tu dia mendapat sakinah daripada Allah SWT. Sampai tertidur. Mana yang mendapat sakinah? Kira kalau tak dengar tidur. Kena dengar dulu baru tidur. Ya? Kena dengar dulu. Tak dengar lah. Kena dengar dulu baru boleh tidur. Tiap-tiap malam kena buka lah sampai tertidur. Oh, Masya Allah. Tu dah cinta kepada Al-Quran tu. Masih Ustaz. Ada setengah tu, dia membuat amalan dia lepas maghrib dia akan baca Quran. Kalau dia tak baca Quran lepas maghrib, dia akan gelisah. Ada. Tak boleh lah. Buka juga Quran. Buka juga. Kalau dia tak buat tu, dia akan gantikan. Betul, ada sahabat-sahabat Nabi pun ada juga. Dan juga masa salafus soleh punya zaman pun sama juga. Dia tertinggal zikir, kemudian digantikan zikirnya tu. Satu hari ada 100,000 zikir. Kemudian dia tertinggal, dia gantikan balik zikirnya. Jadi insyaAllah kita kena, tak ada masalah. Kita tertidur dengan Quran. Maknanya Allah nak bagikan ketenangan. Kan tidur dengan Quran kan memang rasa tenang sangat. Jadi jangan tak baca pula Quran. Time tidur je dengan Quran. Kena sentiasa. Ustaz, bila baca Quran waktu malam? Waktu malam paling makin jelas. Makin jelas lah kita dengar. Sebab apa? Kan tengah dah sunyi orang. Orang pun dah tidur. Kita pun dah masuk sepertiga malam. Kalau orang yang hafal Quran, dia akan bangkit. Pukul 4.30 tu dia baca Quran dah. Dalam keadaan itu, keadaan yang paling sesuai untuk kita paling afdal, paling utama untuk menghafal Quran. Sebelum masuk waktu subuh. Okey, ada apa-apa lagi? Ada siapa lagi nak tanya sebelum kita nak tangguhkan kuliah kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap malam, Ya. malam adalah gelap dan malam adalah satu ketakutan bagi saya. Allah Akbar. Dan saya setiap malam saya rasa saya akan mati. Setiap malam saya rasa saya akan mati. Saya minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku kan, segala doa dan sebagainya lah, baru kita selesai tidur. Begitu juga dengan sahabat saya tadi kan, dia pasang untuk tidur Al-Quran tu. Saya dah amalkan 9 tahun Ustaz. Sejak daripada suami saya sakit, saya amalkan pasang ayat Quran tu, bacaan Al-Quran tu sampailah ke pagi saya pasang. Saya tak boleh tidur Ustaz selagi tak dengar benda-benda tu sebab saya rasa saya akan mati setiap malam tu. Jadi saya rasa takut. Apakah itu gangguan syaitan ataupun hidayah, saya tak tahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan yang berlaku lah. Kebanyakan yang berlaku. Tapi kita kena betulkan kita punya minda kita lah. Betulkan kita punya minda kita. Maknanya setiap malam kalau kita rasa takut, tapi dengan Quran tu kita rasa tenang. Maknanya kita kena ingat apabila kita mengingati Allah ni, hati kita akan menjadi tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita rasa kita nak meninggal. Lepas semua tu Allah nak, kita kena pandang pada sudut yang positif. Yang mana Allah nak mengingatkan kita. Macam saya tadi lah. Allah nak mengingatkan kita. Supaya Allah nak kita ni banyakkan lagi kau punya amalan kau tu. Banyakkan lagi, kau kena buatkan lagi. Bangun malam semayang. Macam tadilah, macam kat orang kata tadi, bila saya baca doa, baca Quran, baru kita tenang tidur. Nampak tak dia punya hikmahnya tu? Jangan pada kita terus
kepada gangguan, memang kita akan diganggu. Kita kena mindset. Gangguan syaitan ni sentiasa berlaku. Gangguan syaitan ni. Dalam semayang pun akan berlakunya. Dengan pasal kita, sebelum semayang kita baca ulama kan, dia kata kalau kita sifat was-was dalam semayang, kita baca surah An-Nas. Surah An-Nas. Untuk kita mengelakkan sifat was-was. Kemudian kalau benda tu, perkara tu Allah nak ingatkan kita. Jangan kita fokuskan, setkan macam kita, ni gangguan, ada jin ni, ada syaitan ni. Jangan, jadilah dia. Sebab jin dengan syaitan ni akan merosakkan dua tempat. Ingat gangguan ni dia akan berlaku pada dua tempat. Jin dengan syaitan akan serang kita, ada dua tempat, iaitu di akal kita, kemudian di hati kita. Akal kita dan di hati kita. Dia akan ganggu. Lemah kita, dia akan masuk dalam tubuh badan kita. Melalui apa? Liang-liang roma kita. Jadi kita kena perbanyakkan. Jangan risau. Bila dengan Al-Quran ni, insya-Allah. Tambah lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pernah. Terima kasih, Ustaz. Pernah kan ada tuan guru apa ni, Ketua Hakim Datuk Abbas pernah beritahu, kalau kita faham kaedahnya, insya-Allah kita boleh mengatasi gangguan-gangguan. Tak payah kita nak pergi jumpa bomoh sana, bomoh sini, kita pun tak tahu perawat ni betul ke ataupun tidak. Kalau kita beramal dengan Al-Quran, dengan mengikut kaedah-kaedah yang betul, insya-Allah. Al-Quran ni tak ada apa yang boleh tanding. Ahli sihir satu dunia pun takkan boleh tanding Quran. Kita kena yakin ke situ. Okey, insya-Allah ada lagi. Bolehkah kita nak musafir, kita mula solat jamak di rumah. Kemudian kita kena keluar dulu, musafir. Bukan berjalan. Keluar daripada kita punya tempat. Musafir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Datuk, ya. Ni saya tadi nak menarik balik apa yang baru Ustaz cakap tadi, di mana kita tak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah SWT. Betul. Kadang-kadang kita banyak kepada kuantiti, solat kita, infak kita, sedekah kita dan juga niat kita. Jadi saya rasa Ustaz, apa yang Ustaz cakap tadi memang betul lah, di mana balik-balik kepada keikhlasan dan juga kerendahan hati kita dan tujuan kita membuat satu amalan tadilah kan. Itulah saya rasa macam mana kita lakukan, bagaimana niat kita itu. Mungkin kadang-kadang kita pun buat sesuatu tu ada kerana Allah, Ustaz. Betul tak Ustaz kan? Jadi saya fikir tadi betul lah Ustaz yang cakap tadi, di mana walaupun sedikit, mungkin itu yang akan membawa kita ke jalan yang benar dan masukkan kita seseorang itu ke syurga, dan juga melepasi lintasan lintasan sirat. Jadi Ustaz, saya nak tanyalah kalau boleh Ustaz, bagaimanakah Ustaz nak meningkatkan keyakinan kita, di mana setiap amalan kita tadi, walaupun sekecil-kecilnya, yang kita yakin bahawa Allah akan memandang, akan menerima amalan kita. Kadang-kadang bisikan syaitan ni, kita buat sesuatu benda ni kadang sentiasa negatif saja Ustaz. Jadi adakah amalan-amalan yang Ustaz amalkan di mana yang kita boleh menghindari perkara ini, selain daripada kita sentiasa baca Al-Quran, berzikir dan juga bertasbih Ustaz? Adakah amalan lain yang boleh meyakinkan kita bahawa walaupun sekecil-kecil Allah akan memandang segala amalan kita Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kepada Datuk atas soalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila apa yang Nabi ingatkan kita, Nabi cukup risau berkenaan dengan sifat riya. Apabila kita melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkara kebaikan, dan kita adanya perkara-perkara di dalam hati kita ni, hati-hati yang boleh merosakkan perkara-perkara yang boleh merosakkan kita punya amalan. Maknanya riya ni dia boleh merosakkan segala amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, musnah. Jadi kita kena perbaiki hati kita dengan selalu istighfar,
Kemudian yang selalu yang tuan-tuan guru bagi tahu, kebanyakannya adalah kita bersedekah secara sembunyi. Kemudian kita kena selalu bergaul dengan orang-orang miskin, orang fakir miskin. Kita pergi turun, yang kita hulurkan je. Tak, pergi ke rumah dia. Ini amalan. Kita ada beras kan, kita pergi ke rumah dia. Kita check, kita yang kena turun. Dia ada orang fakir miskin ni yang tak pergi mohon kepada surau, kepada zakat, kepada masjid. Kita cari yang tu. Ada, memang ada lagi. Pergi turun. Semak lah, tengok, tanya. Ada tak orang yang susah? Kita pergi turun. Yang kita bagi. Dan kat situ kita akan lihat, kita akan timbul. Sifat-sifat dalam hati kita memang automatik lah akan menimbul keinsafan dan air mata kita akan mengalir. Yang kedua, anak yatim. Fakir miskin, anak yatim. Yang ketiga, rumah orang tua-tua, tuan-tuan perempuan, ibu dan ayah. Saya dulu pernah bawa arwah. Saya dulu pernah berkhidmat di rumah orang tua-tua. Betul? Saya mengajar fardu ain. Ajar semayang. Ajar bab taharah, wuduk. Pagi-pagi saya akan bacakan Yasin dan juga tahlil. Saya pergi sana saya lihat. Saya pernah bawa mak saya sekali pergi di rumah orang tu, bawa pakcik saya. Arwah Pak Long saya sampai menangis. Dia kata apa? Dia kata, Long, Pak Long rasa tengok macam Pak Long ada kat sana, Long. Gitu. Lepas tu saya kata dengan dia, Pak Long jangan risau. Pak Long ada anak-anak buah. Anak-anak buah insyaAllah akan menjaga Pak Long. Kita pergi tempat-tempat perkara-perkara sini supaya dapat menimbulkan keinsafan dalam diri kita ni. Betul? Ada 3 tempat. Yang pertama, orang rumah fakir miskin. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, rumah orang tua-tua. Kita boleh lihat betapa ramai. Dan akan menimbulkan, membersihkan hati kita. Kena banyak kan. Jangan kita pergi bagi. Pergi. Lihat dengan mata kita, baru kita akan rasa. Kalau kita tak nampak, kan, kita tak akan rasa. Dia kena, hati ni kita kena rasa. Hati ni yang paling ialah yang Allah ciptakan tu. Masya Allah. Tu sebab Allah tekankan hati ni jangan rosak. Rosak hati ni binasa kita semua anggota badan. Dari segi rohani, dari segi kita punya jasmani kita akan rosak disebabkan kerana hati saja. Kerana tak dijaga dengan baik, tak dijaga dengan betul. Sehingga dapat merosakkan, membinasakan dengan perkara-perkara yang tidak baik lah, yang Allah tak suka, sifat-sifat yang terkecil. Jadi yang saya boleh bagi nasihatnya berkenaan dengan ni lah, apa yang tuan-tuan guru maklumkan. Betul Ustaz, pernah pergi rumah orang tua terharu. Betul. Saya dulu mengajar, ada sampai ada ustaz-ustaz tak nak mengajar pun orang tua sebab serik. Sebab pertama sekali akan pergi, kita akan diejek oleh orang tua ni. Betul. Sebab diorang dah putus harapan kat sana, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu dan ayah. Saya pergi, diorang ejek saya. Saya nekatkan dalam hati saya. Saya anggap tu macam ayah saya. Saya pergi, saya kata tak apalah, nak ejek-ejek lah, saya kata. Sebab saya datang ni, saya nak ingatkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak boleh salahkan diorang. Bila saya selawat pagi-pagi, dia akan gelapkan saya. Dia ejek je. Saya kata, kamu dah jadi macam ni, kamu nak sombong pada Allah Ta'ala. Kamu dah jadi macam ni, ditinggalkan oleh keluarga. Sekarang ni siapa yang ada dengan kamu? Saya kata. Siapa yang ada dengan kamu? Pernah tak Allah tinggalkan kamu? Pernah tak Nabi tinggalkan kamu? Oh, ni kalau saya nak cerita bab yang ni, panjang nanti. Tapi itu dia, 3 perkara ni. Tuan-tuan dan perempuan, ibu dan ayah. Pertama tadi, berkenaan dengan fakir miskin. Yang anak yatim dengan tu, 3 orang tu.
Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, ni insyaAllah lagi sebelum kita nak tangguhkan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam, ya. Okay, kita, ada lagi ke? Ustaz, kalau kita masuk ke tabung anak yatim masjid tu macam mana? Tak ada masalah. Tapi kita kena rasa lah. Kita kena rasakan. Jangan kita macam ni. Selalu yang bagi tips ni tuan-tuan guru kat lah. Kita nak sedekah. Jangan kita tak cakap apa-apa. Jangan kita tak doa kan. Tangan kita ni, masa kita nak masuk ni, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku sedekahkan untuk diri aku, untuk keluarga aku, dan juga ahli keluarga aku yang telah tiada, Ya Allah. Rahmatilah keluarga aku, Ya Allah. Masukkan. Ustaz, yang maksudnya suami hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, setahun. Tapi saya niat dari rumah lah. Oh, niat daripada rumah tak ada masalah, insyaAllah sampai. Saya dulu masa kecil-kecil, arwah nenek saya. Nak pergi, dia akan bagi 50 sen. Dia kata, kenapa nek? Sedekahkan untuk nenek. Allah Akbar. Saya sedih pun benda macam ni. Sebab, pasal kita ni kena buat kebaikan. Dan memang hati kita ni Allah akan bersihkan. Kita kena yakin. Allah tu akan bersihkan hati kita. Lagi-lagi dengan amalan bersedekah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz. Macam saya nak bayar fadiah untuk arwah ayah puasa. Kalau saya pergi hantar kat rumah anak yatim boleh ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Fadiah puasa. Fadiah puasa ni kita tengok kiraan-kiraan dia. Ya Ustaz, kiraannya saya pun terkejut Ustaz. Kiraan dia daripada balik. Ya Ustaz ya? Ya, betul. Sehingga akhir hayat dia. Banyak Ustaz, beribu-ribu Ustaz. Tak apa, insyaAllah. Jangan sedih. Kurang-kurangnya kita ada suruh. Itulah saya ingatkan yang dia tak puasa masa Ramadan tu je. Kita kena bayar rupanya. Dia orang kena kira daripada dia akhir balik sehingga dia meninggal. Betul. Terkejut Ustaz. Tak apa, jangan tak tahu kan? Tak tahu kiraannya macam tu. Saya ni beranggapan, yang berapa hari dia tak puasa Ramadan tu, dia meninggal Ramadan 15 hari. Saya kira ingatkan yang 15 hari tu bila pergi pusat zakat, dia kirakan daripada akhir balik sehingga dia meninggal. Lepas tu kita ikut hukum apa? Kita ni mazhab Syafi'i Ustaz. Dia boleh ikut mazhab Hanafi ke? Macam tu lah kiraan dia. Ya Ustaz ya, boleh hantar pergi ke rumah anak yatim Ustaz ya? Boleh, hantarkan je, amalkan je. Tiap bulan ke ada lebih kita hantar beras. Janji benda tu jangan kita putuskan lah. Maknanya kita kena banyak lagi lebih pun tak apa. Anak yatim boleh Ustaz ya? Anak yatim tapi nak kan fakir miskin. Fakir miskin. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Kalau ganti duit senang kan Ustaz? InsyaAllah ikut mana yang kita mampu. Tapi kiraannya kena daripada zakat yang akan kirakan. Pengiraan kita pergi tempat zakat. Kadang jangan kita pandai. Ya Ustaz. Banyak ribu Ustaz. Banyak ribu jugalah. Tak apa Ustaz kan, kita bayangkan tu Ustaz ya. InsyaAllah. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. Ustaz, kita tutup dulu Ustaz dekat 8.30 dah. Okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Tadi sebab 8.30 kita ada kuliah. Jadi kalau ada apa permasalahan kita lanjutkan dalam kuliah pertemuan akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita tutup dulu ya Ustaz ya. Boleh. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang telah pun sudi bersama kita untuk memimpin bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan para almarhum, almarhumah dilimpahkan rahmat ke atas roh dan dijadikan kubur-kubur para arwah sebagai salah satu taman syurga dan peninding dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan atas
tazkirah yang disampaikan dengan panjang lebar dan juga dengan soalan-soalan yang diajukan, dan mudah-mudahan segala permasalahan daripada jemaah dapat dihuraikan, dan kita teruskanlah membaca Quran, mudah-mudahan menjadi petunjuk hidayah kepada kita, pandu kita ke syurga Allah, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dosa-dosa kita diampunkan dan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih pada para jemaah yang sama-sama hadir mengimarahkan majlis yang penuh bermakna bagi seluruh keluarga almarhum almarhumah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita rahmat, limpahan hidayah dan petunjuk agar segala gerak kerja kita terpimpin dan menjadi mudah, dan hadirkan sinar kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pihak Gema Nur Iman juga seperti biasa tidak lupa merakamkan sanah helwah kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada pagi ini. Semoga dengan bertambahnya umur, maka bertambahlah sempurna pula iman kita, dan mudah-mudahan kita dikurniakan kesihatan yang baik, serta rahmat, lindungan dan bahagia bersama keluarga yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa merakamkan jutaan terima kasih kepada para jemaah yang sering menginfak kepada tabung Gema Nur Iman, dan pada semalam kita telah buat pun majlis Maulidur Rasul 2 jam lebih semalam. Alhamdulillah majlis berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan daripada para jemaah. Terima kasih kepada para penginfak yang budiman. Teruskanlah salurkan infak. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki dan kita sentiasa dalam rahmat redha Allah, dan kita akan teruskan menyediakan kuliah-kuliah yang bermanfaat bersama dengan asatizah untuk terus kita menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kuliah duha kita sebentar lagi bersama dengan Imam Masjid Negara, iaitu Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, iaitu pada pukul 8.30 pagi ini, iaitu tadabbur surah Al-Baqarah. Teruskan bersama dengan kuliah sebentar lagi. Kepada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusannya. Ada terluang masa, teruskan bersama dengan kuliah duha. Sebagai penutup tirai, sekali lagi dengan serasa bangga dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.